Okey. Okey, yang ketiga, mengenal pasti negara yang terlibat dengan iklim di atas. Okey. Yang keempat, membandingkan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia di Asia. Okey, ada 4 saja, cikgu ulang Yang pertama, objektif kita adalah mengenal pasti kepelbagaian iklim di Asia. Yang kedua, menerangkan ciri iklim zon panas, zon sederhana dan zon sejuk di Asia. Yang ketiga, apakah negara yang terlibat dalam iklim ni? Okey. Dan yang keempat, bagaimana iklim di Asia ni mempengaruhi kegiatan manusia. Okey, ada 4 saja. Okey, kita pergi next slide. Okey, zon iklim benua Asia. Okey. Terdiri daripada kawasan dan latitude yang berbeza. Okey, maknanya zon iklim benua Asia ni dia terdiri daripada kawasan dan latitude. Tahu latitude kan? Latitude adalah satu garisan yang melintang ke menegak. Okey, melintang. Okey, jadi melintang, dia berbeza. Jadi bila latitude tu berbeza, jadi iklim turut berbeza. Okey. Yang kedua, perbezaan ini mempengaruhi pengaruh yang besar pada cuaca dan iklim di kawasan benua Asia. Okey. Juga akan mempengaruhi kegiatan ekonomi sesuatu negara atau kawasan yang berubah mengikut jenis iklimnya. Okey. Okey, ini adalah yang cikgu terangkan tadi. Okey. Kita tengok di bahagian atas. Okey, zon panas. Okey, zon panas. Garisan khatulistiwa. Kemudian zon sederhana. Zon sederhana ni ada dua jenis. Ada dua jenis, iaitu zon sederhana sejuk dan zon sederhana panas. Okey, ataupun dikenali sebagai zon sejuk sederhana dan zon sejuk zon panas sederhana. Okey, dan atas sekali ialah zon sejuk. Okey. Kita boleh tengok latitude tu. Latitude tu, contohnya macam khatulistiwa. Garisan khatulistiwa 0 darjah. Garisan 30 darjah U. Okey. Tengok bahagian latitude tu. Okey. Jadi setiap garisan latitude tu, dia berbeza jenis iklim dia. Okey. Okey. Zon panas. Kita kenali dulu apa itu zon panas. Okey. Cikgu letak situ kagum. Okey, kagum. K-H-A-G-U-M. Kagum. Apa itu kagum? Nanti kita akan belajar. Okey. Zon panas terletak di latitude 0 darjah hingga 30 darjah U dan 30 darjah selatan. Okey, U tu utara dan S tu untuk selatan. Okey, negara yang terlibat adalah seperti Malaysia, Thailand, India, serta negara Asia Barat seperti Arab Saudi, Iran dan Pakistan. Ini adalah contoh. Ada banyak lagi sebenarnya. Tapi ini adalah contoh. Okey, zon panas dibahagikan beberapa iklim. Okey, zon panas ni ada beberapa iklim. Okey, dalam dia punya bahagian dia. Okey, iaitu yang pertama iklim khatulistiwa, iklim gurun panas dan iklim monsun tropika. Jadi macam mana nak ingat tiga jenis ni? Ingat kagum. K-H-A-G-U-M. K-H-A itu apa maksud dia? K-H-A ialah khatulistiwa. G-U apa dia? Gurun panas. M apa dia? Monsun tropika. Ingat zon panas, ingat kagum. Okey, khatulistiwa, gurun panas dan juga monsun tropika. Okey, boleh ingat Kagum. Zon panas, ingat kagum. Okey. Okey, ini adalah ciri-ciri zon panas. Kalau kita tengok dalam buku teks, okey, kita tengok dalam buku teks zon ciri-ciri zon panas, kita boleh tengok di muka surat yang muka surat zon panas, kita boleh tengok di muka surat sekejap saya tengok sekejap. Di muka surat 107. Okey, kita boleh tengok di muka surat 107. Okey, ada contoh ataupun ada menyatakan bahawa di situ ada ciri-ciri iklim.
mengikut zon di Asia. Okey, boleh tengok di bahagian bawah sekali. Okey. Jadi cikgu boleh baca sendiri ataupun cikgu tak payah terangkanlah ni. Okey, ini adalah ciri-ciri iklim zon panas. Okey, jadi boleh baca sendiri. Okey. Okey, kita pergi slide seterusnya. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua kita akan belajar zon sederhana. Okey, zon sederhana. Okey, terbahagi kepada dua kumpulan iaitu zon iklim panas sederhana. Okey, dan zon iklim panas sederhana ni di antara 30 darjah utara hingga 45 darjah utara ataupun 30 darjah selatan hingga 45 darjah selatan. Okey. Iklim jenis panas sederhana ni kita ingat Medicis. Medicis. Apa maksud Medicis? Mediterranean, China, steppe. Iklim jenis Mediterranean. Medi itu maksudnya Mediterranean. Yang kedua, Ci itu ialah China. Iklim jenis iklim China. Okey, dan juga iklim steppe. Okey, jadi macam mana nak memudahkan kita ingat? Kita ingat Medicis. Zon iklim panas sederhana, Medicis. Mediterranean, China, steppe. Kalau zon panas tadi, apa dia zon panas tadi? Ingat apa? Kagum. Okey, kagum. Apa dia? Khatulistiwa, gurun panas dan juga monsun tropika. Okey. Okey, kita tengok zon sederhana kumpulan yang kedua pula. Okey, iaitu zon iklim sejuk sederhana. Okey. 45 darjah utara hingga 65 darjah utara atau 45 darjah selatan hingga 65 darjah selatan. Ini dia punya garisan latitude. Okey, garisan latitude. Okey, apakah jenis iklim sejuk sederhana? Okey, yang ini ingat apa? Ingat silau. Okey, silau. Okey. Jadi sejuk sederhana ni kita ingat silau. C itu untuk apa? SI itu untuk apa? Untuk Siberia. Okey. C itu untuk Siberia, Lau tu untuk Laurentia. Okey, Laurentia. Okey, jadi ada dua jenis saja sejuk sederhana ni, Siberia dan juga Laurentia. Jadi ini adalah sejuk sederhana. Okey, kita tengok apakah ciri-ciri dia. Okey, ini kalau kita boleh tengok di muka surat sama juga, 107 di buku teks. Okey, di bahagian sejuk sederhana. Okey. Jadi ini adalah ciri-ciri sejuk sederhana dan panas sederhana. Okey, boleh tengok sendiri dan boleh tengok apakah jenis ataupun negara-negara yang terlibat. Okey. Contoh kalau kita tengok dekat sini China. China dia ada dua iklim. Satu di satu kawasan China Utara dia mengalami iklim Laurentia. Okey, di China Utara. Manakala di China Tengah dan Selatan mengalami iklim China. Okey, jadi walaupun negara yang sama tetapi iklim yang berbeza sebab latitude yang berbeza. Okey. Okey, kita pergi ke slide seterusnya iaitu zon sejuk. Okey, zon sejuk. Okey, zon sejuk melibatkan iklim tundra. Okey, mengalami musim sejuk yang panjang dan melampau. Okey, jadi zon sejuk ni kita hanya perlu ingat satu sahaja iklim. Okey, sebenarnya kalau ikutkan skop iklim ni banyak lagi sebenarnya. Cuma untuk kita punya syllabus tingkatan 2 ni, kita hanya ingat apa yang ada dalam buku teks. Kalau kita tengok zon sejuk tu hanya ada satu iaitu iklim tundra. Okey. Okey, ini adalah huraian kepada iklim tundra. Okey. Okey. Ini kita boleh tengok di muka surat 110 di buku teks. Boleh tengok sendiri kat situ. Okey, apakah dia punya ciri-ciri zon sejuk ni? Okey, iklim tundra ni. Okey, selalunya kita ingat salji, kita ingat tempat-tempat sejuk, kita ingat iklim tundra. Okey. Okey, selesai yang pertama. Kita pergi yang kedua pula, iaitu pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia. Apakah
aktiviti ataupun kegiatan manusia mengikut iklim-iklim yang berbeza ni. Jadi iklim yang berbeza ni akan mempengaruhi kegiatan manusia. Jadi kita tengok, kita akan belajar apa yang menyebabkan kegiatan ekonomi ataupun kegiatan manusia ni berbeza mengikut iklim. Okey, yang pertama kita tengok dulu zon panas. Okey, zon panas. Zon panas kita akan ambil, kalau kita tengok dalam buku teks, kita akan fokus kepada iklim gurun panas. Okey, iklim gurun panas. Apakah kegiatan manusia di gurun panas? Okey. Okey, pertanian. Melalui pertanian, okey, penanaman kurma dijalankan secara ladang di kawasan seperti wilayah Kasim, Arab Saudi. Pokok-pokok kurma ditanam untuk dieksport ke negara-negara lain. Jadi melalui pertanian, di iklim di gurun panas ni akan uh, akan memberikan sektor pertanian melalui penanaman kurma. Okey, manakala penternakan, haiwan seperti biri-biri, unta dan kambing diternak untuk mendapatkan susu, daging dan juga kulit. Okey, ini adalah jenis penternakan di iklim gurun panas. Okey. Okey, kita pergi kepada zon panas sederhana. Okey, zon panas sederhana dia hanya fokus kepada iklim China. Okey, iklim China. Okey. Okey, zon panas sederhana, kalau jenis pertanian ataupun sektor pertanian dia lebih penanaman kepada penanaman padi dan juga gandum. Okey, gandum. Manakala penternakan, okey, lebih kepada aktiviti-aktiviti seperti ternakan utama lah, pengeluar ternakan utama. Contohnya macam ayam, itik, kemudian ada juga lembu, kambing, okey. Mana penternakan ni adalah salah satu sumber pengeluar ternakan utama di dunia. Okey, di dunia. Okey. Okey. Kita pergi yang seterusnya, iaitu zon sejuk sederhana. Okey, zon sejuk sederhana. Okey, kita fokus kepada iklim Laurentia. Okey, Laurentia. Okey, dalam sektor pertanian, Laurentia ni dia lebih kepada sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, sebab iklim Laurentia ni dia lebih kurang macam suhu yang sejuk. Okey, suhu yang sederhana sejuk. Okey, suhu yang sederhana sejuk. Jadi dia amat sesuai untuk penanaman sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, manakala iklim Laurentia ni dia fokus kepada perikanan. Okey, dia lebih kepada perikanan. Okey. Dia lebih kepada perikanan. Macam tadi, gurun panas tadi, dia lebih kepada peternakan dan juga iklim China pun lebih kepada peternakan. Manakala Laurentia ni lebih kepada perikanan. Okey. Okey, kita pergi yang keempat, iaitu zon sejuk, iaitu iklim tundra. Fokus kepada iklim tundra sahaja, okey? Memang ada satu je kan, dalam buku teks ni ada iklim tundra sahaja. Okey, iklim tundra ni, dia punya kegiatan dia ialah perikanan dan juga pemburuan. Okey, perikanan dan pemburuan. Okey, dia tak ada pertanian pun kat sana. Okey, memang tak sesuai kalau kita nak bercucuk tanam kat sana sebab semuanya salji. Jadi ada dua kegiatan yang kita kena ingat, perikanan dan juga pemburuan. Kemudian kita kena tahu dia punya uh, senjata ataupun alat yang digunakan untuk menangkap ikan ataupun melakukan kegiatan pemburuan. Okey? Dalam buku teks ada. Okey, dalam buku teks ada, nanti cari. Okey. Okey. Kalau tengok dalam buku teks, boleh tengok muka surat 111. 111. Okey. Manusia yang hidup di iklim tundra ni menggunakan sejenis lembing pendek yang bernama harpun. Okey, harpun untuk menangkap ikan. Okey. Okey, jadi setakat itu sahaja cikgu punya penerangan.
Okey, jadi kita akan mulakan aktiviti tugasan. Okey, kita mulakan dengan kuis. Okey, cikgu akan bagi kuis. Oh, yang di YouTube tak berapa dengar yang YouTube tak berapa dengar. Mungkin cikgu guna apa mikrofon yang ni kot. Nanti kena upgrade sikit lah. Okey, okey, tak apa, tak apa. Nanti cikgu akan buat apa orang kata video supaya boleh kita tengok balik lah. Okey. Okey, jap kuis.